Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Nur Azhar binti Daud, matrix number 254241. Hari ini saya akan membentangkan tajuk sejarah dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Okey, bahagian pertama yang saya akan membuat pembentangan adalah tentang definisi ekonomi. Okey, ekonomi adalah cabang sains sosial yang membuat kajian kepada pembahagian sumber-sumber yang terhad bagi memenuhi permintaan penduduk bagi sesebuah negara. Okey. Manakala ekonomi dan pembangunan pula adalah sebagai satu cabang ekonomi yang memberi tumpuan kepada kegiatan negara bagi meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Okey, seterusnya saya akan masuk pula kepada struktur negara Korea Selatan. Okey, Korea Selatan diperintah dan dipimpin oleh presidennya, iaitu Yoon Suk Yeol. Okey, populasi penduduk yang terdapat di Korea Selatan adalah seramai 51.7 juta penduduk, dan jumlah penduduk ini adalah termasuk sekali dengan bukan warga negara. Okey. Hampir keseluruhan penduduk di Korea Selatan tidak mempunyai dan tidak berpegang kepada mana-mana agama, dan selebihnya adalah kepada agama Islam, Kristian dan sebagainya. Okey, ibu negara bagi Korea Selatan adalah Seoul, dan kota metropolisnya adalah merupakan salah satu kota yang paling terbesar di dunia. Okey. Korea Selatan ni dia mempunyai pelbagai budaya dan tarikan kepada pelancong. Antaranya adalah tinggalan sejarah lama seperti istana lama, makanan seperti bulgogi dan bibimbap, dan seterusnya pakaian tradisional hanbok, iaitu yang dipakai oleh golongan wanita. Seterusnya, Korea Selatan ni mempunyai pelbagai teknologi yang canggih, tetapi antara yang terkenal di peringkat global adalah sistem kerajaan, dan sistem ini telah diberikan anugerah dan merupakan sistem yang paling terbaik di peringkat dunia. Okey, seterusnya saya akan masuk pula kepada bahagian sejarah dan pembangunan ekonomi Korea Selatan. Okey, yang pertama adalah zaman kemerosotan dinasti. Okey, zaman kemerosotan dinasti ini adalah berlaku pada dinasti yang terakhir, iaitu dinasti Joseon. Okey, dalam dinasti ini sistem ufti telah dikenakan kepada petani yang tanamannya tidak komersial, dan pengutipan cukai adalah melalui pelbagai bentuk produk. Okey. Pada zaman ini berlaku pencerobohan daripada China dan Jepun, menyebabkan sistem yang diasaskan oleh dinasti Joseon ini telah dihapuskan, dan sistem ekonomi telah bertukar kepada sistem ekonomi pasaran. Okey. Seterusnya, tanah Korea ni dia mengalami pasaran yang lambat berkembang disebabkan bijiran yang ditanam oleh mereka tidak menghasilkan hasil yang lumayan, disebabkan berlaku gangguan kepada sistem pengairan, dan sistem pengairan ini tidak dapat menampung kawalan air banjir yang memasuki ladang bijiran mereka, dan menyebabkan bijiran tersebut musnah dan tidak boleh dipasarkan dan dijual. Seterusnya, apabila masalah tersebut berlaku, petani telah mengambil langkah untuk membangunkan anak benih baru yang tahan kepada kemarau. Selain itu, para petani juga membangunkan sistem pengairan baru, dan sistem pengairan tersebut menghubungkan sungai kepada tanaman mereka di ladang. Oleh itu, disebabkan para petani berjaya membangunkan pengairan tersebut dengan baik, pihak pentadbir telah mengambil kesempatan untuk mengenakan cukai kepada aliran air tersebut. Disebabkan oleh itu, berlakulah pemberontakan daripada para petani yang tidak berpuas hati dengan tindakan pihak pentadbir, dan pemberontakan ini berlaku secara besar-besaran dan memerlukan pihak pentadbir untuk meminta bantuan ketenteraan daripada China dan Jepun. Oleh itu, kesan kepada pemberontakan ini menyebabkan berlaku perang di antara Jepun dan China, dan perang ini telah menyebabkan Jepun berjaya mengalahkan China dan menjadikan Jepun sebagai kuasa utama yang menguasai tanah Korea pada waktu tersebut.
Okey, seterusnya saya akan masuk pula peralihan kolonial ke ekonomi moden. Okey. Pemodenan kepada ekonomi Korea ni dia perlu perancangan yang sangat mahal, iaitu pembinaan semula kepada kemusnahan infrastruktur seperti jalan kereta api, jalan raya dan pelabuhan bagi memudahkan segala urusan ekonomi dilaksanakan. Okey, seterusnya rangkaian telekomunikasi juga dibangunkan oleh pihak Jepun untuk memudahkan urusan perdagangan mereka di peringkat global. Selain itu, Jepun juga memberikan perhatian kepada penjagaan kesihatan, iaitu dengan memperkenalkan pelbagai perubatan moden, antaranya memberikan vaksin cacar kepada penduduk Korea, dan hasil pemberian vaksin tersebut menyebabkan kadar kematian penduduk Korea adalah rendah. Okey, seterusnya sistem pendidikan juga telah dirombak oleh Jepun, iaitu yang selama ini pendidikan adalah berasaskan bahasa Cina klasik telah diubah kepada pendidikan dan pengajaran secara moden. Okey, seterusnya adalah pemodenan institusi juga dilakukan oleh Jepun dengan kemasukan teknologi serta aliran kemasukan modal Jepun membuka laluan kepada Korea kepada menjadi ekonomi moden. Okay, seterusnya kita akan masuk pula kepada bahagian zaman kemakmuran ekonomi Korea Selatan. Okey, zaman kemakmuran ekonomi Korea Selatan ni, kalau kita dapat lihat, dia berlaku pada zaman pemerintahan Pak Chung-hee. Pak Chung-hee ni pemerintahan dia dikenali dengan pemerintahan ketenteraan. Okey, Pak Chung-hee telah menubuhkan pelan 5 tahun. Dan disebabkan pelan 5 tahun tersebut, kita dapat lihat berlaku perubahan yang besar dalam ekonomi Korea Selatan. Okey, perkara pertama yang dilakukan oleh Pak Chung-hee adalah menangkap peniaga-peniaga yang memberi dan menerima rasuah. Antara peniaga yang terlibat dalam proses penangkapan tersebut adalah pengasas Samsung, iaitu Lee Byung-chul, tetapi beliau terlepas dari proses penangkapan tersebut. Okay, selepas proses penangkapan tersebut, Lee Byung-chul telah menemui sendiri Pak Chung-hee dan menawarkan kepada Pak Chung-hee hasil keuntungan syarikat kepada kerajaan Korea Selatan. Okey, langkah yang dilakukan oleh beliau yang seterusnya adalah pembangunan rancangan ekonomi 5 tahun, kawalan negara ke atas kredit dan peralihan ekonomi daripada pergantian import kepada pembangunan industri berasaskan ekspor. Okey, seterusnya Pak Chung-hee juga menubuhkan EPB, iaitu Economic Planning Board, yang terdiri daripada ahli-ahli teknokrat yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Selain itu, bank-bank perdagangan juga telah dinasionalisasikan serta membuat susunan semula kepada sistem perbankan untuk memudahkan kawalan kredit dan menawarkan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah kepada perniagaan. Selain itu, Korean Institute of Science and Technology telah dibangunkan semasa zaman Pak Chung-hee. Okey, tujuan KIST ini dibangunkan adalah untuk mempromosikan penyelidikan dan penyebaran pengetahuan teknikal dalam bidang perniagaan. Selain itu, Pak Chung-hee juga mengambil langkah untuk menjernihkan semula keadaan ekonomi dengan Jepun. Tetapi penjernihan hubungan ini telah mendapat tentangan daripada penduduk Korea Selatan kerana takut peristiwa lama berulang kembali. Namun begitu, Pak Chung-hee tetap menjalankan penjernihan ini bersama Jepun, dan hasil penjernihan hubungan ini membolehkan Korea Selatan menerima pindahan teknologi daripada negara Jepun. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada ekonomi di bawah pimpinan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol ni telah mengemudi ekonomi Korea Selatan ketika ekonomi dunia berada dalam gangguan disebabkan peperangan di antara Rusia dan Ukraine berlaku. Yoon Suk Yeol ini telah memperuntukkan lebih 1/3 bajet yang sebahagiannya akan dibayari oleh lebihan hasil cukai akan diberikan kepada
penduduk yang bekerja sendiri dan perniagaan mikro yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Selain itu, dua strategi telah dirangka oleh Yoon Suk Yeol bagi mengatasi masalah kekurangan peluang kerja, iaitu mewujudkan satu organisasi khas dan meningkatkan sokongan kepada syarikat dengan memberikan pelepasan cukai dan memberikan sokongan dalam R&D. Seterusnya, peningkatan kepada kadar kesuburan juga diberikan penekanan oleh Presiden Yoon Suk Yeol bagi menggalakkan wanita Korea melahirkan anak dengan lebih ramai. Presiden Yoon Suk Yeol ini telah menawarkan subsidi kepada bayi yang baru lahir dan kanak-kanak sehingga berusia 2 tahun, iaitu pengurangan ataupun pembiayaan kepada kanak-kanak yang berada di pusat jagaan awam. Okey, kesimpulan yang saya dapat hasilkan atau saya dapat simpulkan, ekonomi Korea Selatan ni telah mengalami perubahan yang sangat ketara dan menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang kaya dan canggih pada masa ini adalah hasil pengorbanan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu untuk membebaskan ekonomi Korea Selatan daripada jajahan kuasa asing. Okey, seterusnya, jatuh dan bangun sesebuah ekonomi dalam negara adalah tidak disebabkan oleh faktor kepimpinan sahaja, tetapi ianya perlu gandingan bersama antara rakyat dan pemimpin untuk menghasilkan ekonomi yang stabil dan makmur. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.